Assalamualaikum, Tuan, sila kenalkan diri dan latar belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasir bin Sulaiman. Saya berasal dari Terengganu. Jadi saya baru je lepas graduate daripada UiTM Shah Alam, bidang Mechanical Engineering. Jadi sebelum tu saya diploma di UiTM Bukit Besi dekat Dungun. Lepas tu saya sekolah menengah di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu, Kuala Terengganu. Jadi sekarang ni 3 bulan selepas graduate daripada UiTM Shah Alam, saya dapat kerja di Puchong sebagai service technician. Jadi saya berharap untuk mengambil sebanyak mungkin pengalaman kerja supaya saya boleh dapat mencari kerja yang lebih baik. Kerja yang lebih baik tu maksudnya mungkin dengan latar belakang, berkaitan dengan latar belakang internship, iaitu sebagai quality control, quality assurance, QC. Jadi dengan juga mencari tempat kerja yang lebih dekat dengan rumah keluarga supaya boleh kerap lawat mak ayah dengan gaji yang 3,000 ke atas. Okay. Jadi apa je? Pernah you fikirkan masa depan 5 tahun akan datang, 2 tahun akan datang, apa yang akan berlaku, apa perancang? Jadi sekarang umur lupa nak bagi tahu. Jadi umur sekarang 24. Jadi untuk 5 tahun akan datang mungkin dah dapatlah kerja yang diimpikan yang saya sebut tadi, dan mungkin masa tu dah ada jodoh kot, boleh kahwin. Harapnya dapat kahwin dengan orang dekat-dekat jugalah, orang Terengganu. Kenapa you pilih perempuan Terengganu padahal kita satu Malaysia? Sebelumnya nak juga kahwin dengan orang jauh, orang Selangor ke Pahang ke. Tapi selepas tengok daripada abang sulung Azri, dia kahwin dengan orang Terengganu juga, nampak mudah urusan dia nak pergi raya nanti. Jadi dekat. Tu alasan pertama lah untuk kahwin dengan orang Terengganu. Okey, ni sekarang you dah bekerja 3 bulan. 3 bulan nganggur, ni baru nak start kerja. Baru bulan pertama lah. Ni fresh. Apa beza dunia pekerjaan dan dunia persekolahan? Dunia pekerjaan ni, jadi kalau untuk sekolah ni kita akan diberi tempoh. Contohnya nak habis degree 3 tahun. Jadi kita dah boleh, maknanya untuk belajar ni kita ikut flow je. Ni 3 tahun habis degree, 2 tahun habis diploma. Tapi kalau untuk kerja ni kita kena plan sendiri untuk masa depan kita. Jadi kita nak lompat ke mana kerja, cari yang terbaik untuk kita. Dan ada cadangan untuk melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi ataupun belajar sampai ke luar negara? Untuk sekarang ni memang tiada hajat lagi untuk sambung belajar sebab degree tu rasanya dah limit untuk saya lah. Boleh ceritakan hobi ni maksudnya sukan apa yang main, sukan apa yang tak main. Kalau tak main sukan, kenapa tak main sukan? Dan berminat dalam politik ke, dalam NGO ke, silakan. Okay, jadi pertama sekali untuk hobi. Kalau untuk hobi, saya antara sukan yang saya main adalah sepak takraw dan bola futsal tu memang kurang. Macam badminton tu main jugalah. Tapi saya ni lebih kepada suka exercise keluar dekat taman-taman macam tu, jogging ke, exercise. Pernah mencuba panjat bukit, daki gunung,
Jadi untuk panjat gunung tu tak pernah try lagi yang tinggi-tinggi. Jadi tak pernah tahu. Jadi Berkemah di tepi pantai, berkemah di kaki bukit. berkemah di pantai tu kerap jugalah sebab duduk Terengganu ada pantai, tapi di kaki bukit tak pernah lagi. Jadi 5 tahun akan datang, dijangka apa yang akan berlaku di Malaysia dan you punya kerjaya dengan kita banyak peluang pekerjaan yang dibawa oleh PMX. Jadi untuk saya dalam politik ni saya kurang sikit, tapi untuk 5 tahun negara kita hanya Okey. Apa yang you ingin buat pada 2-3 tahun akan datang? Apa yang ingin buat? Sama ada dalam kerjaya, dalam hobi, dalam aktiviti luar? Okey. Jadi untuk 2-3 tahun akan datang, saya harap saya dapat kerja, bukan kerja lah, career, lebih kepada career, sebab career ni dia relate berdasarkan minat. Jadi saya harapnya dapat dapat sambung career saya dan dapat imbangkan kerja dan life saya. Life tu maknanya saya dalam masa kerja tu sehari-hari saya dapat juga buat apa yang saya inginkan, iaitu macam bersukan. Kiranya saya nak kedua-dua tu balance. Saya tak nak bekerja sampai tak nak fokus kerja sangat. You prefer kerja kerajaan, sektor awam ataupun sektor swasta? Kalau untuk sekarang mungkin saya prefer kerajaan lah, sebab kerajaan ni dia stabil. Jadi tak susah nak kekalkan dengan kerja tu. Untuk sekarang lah. Apa lagi yang ingin you sampaikan kepada anak saudara, sepupu dan waris Yih. Jadi pada semua saudara mara, saya ingin ucapkan selamat tahun baru, kerana kita dah di hujung tahun 2023. Jadi dengan macam mana nak kau? Tak ada. Okey, yang untuk yang terakhir lah kan, yang ingin you cerita tentang di Kuala Lumpur. Sekarang you duduk Kuala Lumpur ke PJ? Shah Alam? Puchong tu dekat dengan Okey, Puchong. Puchong berhampiran Kuala Lumpur. Jadi sekarang you dapat merasakan walaupun masih baru lagi, adakah masa depan you ada di Kuala Lumpur, di Shah Alam ataupun di Puchong, ataupun you cadang nak balik Terengganu juga macam abang you? Jadi untuk sekarang ni saya masih dalam status adaptasi lah. Saya kalau boleh untuk di Puchong ni, saya mungkin kalau ada masa kosong tu saya akan jalan-jalan supaya saya dapat lebih tahu jalan di Kuala Lumpur, Shah Alam dan kawasan Puchong, supaya senang untuk nanti nak pergi cuti-cuti ke. Kenapa di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Kelang, kenapa you tak ikut Pak Lah pergi backpackers Europe, Jepun, Korea, Indonesia, Vietnam, Thailand, supaya minda tu lebih terbuka? Sebenarnya kalau diberi peluang untuk bercuti keluar negara, target pertama adalah ke Jepun lah, sebab tak tahulah, minat je tengok negara dia orang bersih, Jepun.
Di Terengganu ni, di Kemaman especially ada telaga minyak, ada peluang yang banyak lah. Sama ada kerja Petronas atau vendor. Oleh kerana you ambil kejuruteraan kan, mungkin ada peluang untuk you bekerja dengan vendors ataupun dengan Petronas. Kemudian mereka ni ada cawangan di luar negara. Ini dia tak langsung memberi you lebih pengalaman. Untuk kalau diberi peluang untuk keluar negara untuk bekerja, saya rasa tiada masalah lagi sebab sekarang pun saya masih muda lah, 24. Jadi boleh lagi untuk struggle dalam kehidupan ni, nak cari banyak pengalaman supaya kedepannya saya boleh capai kerjaya saya. Peluang ni kena cari tu, dia tak akan datang menggolek kan. Kalau you tak cari, you tak akan dapat. Dia mesti ada impian. Macam Pak Loh memang daripada muda melancong luar negara, nak merasa sendiri kan, naik train di luar negara, naik bas, explore bandar-bandar, nak makan apple di bawah pokok. Silakan. Jadi untuk Tak ada impian impiannya macam backpackers yang memerlukan perbelanjaan. Tak ada banyak lah. Kalau kita pergi sebulan tu mungkin 40,000. Tapi kalau kita explore ni 7-8,000 kan. explore sendiri. Kalau boleh duduk sebulan dengan wang 7-8,000. Jadi untuk sekarang tu tak ada fikir lagi sebabnya kewangan dan itulah kelapangan. Jadi kita untuk berjaya ni sebenarnya dari segi teori kita mesti ada mentor. Mungkin you ada mentor dalam bidang korporat ke, nak jadi businessman ke, mentor dalam jabatan perkhidmatan awam, sektor dalam politik, kita mesti ada wira kan. Sebab bila kita nak buat sesuatu tu ada target, ada orang kita, kenapa orang tu berjaya, kenapa kita tak berjaya, ataupun kenapa kejayaan kita tidak tinggi kan. Sebab dalam keluarga kita tak ada korporat, tidak ada ahli politik. Jadi mungkin you bila bercampur gaul di Kuala Lumpur ni dengan pelbagai lapis masyarakat, banyak pengalaman, banyak idea, tengok ni macam ni aku pun boleh buat. Silakan. Mana untuk mentor? Tak ada mentor. Tu Pak Lan minta you cari mentor. You pergi selain daripada masjid you join lah. Mungkin kalau dapat jadi AJK masjid, jawatankuasa belia, join NGO nak cari pengalaman. Politik, walaupun kita tak minat, contohlah kita bukan nak lawan kerajaan, nak jadi pembangkang, bukan. Kita cari pengalaman. Mungkin di situ kadang-kadang kita ni tak tahu diri kita ni ke arah mana tu, apa kebolehan kita. Bila kita join macam orang menyanyi, ada setengah penyanyi dia tak perasan dia ada bakat. Macam you ada bakat, manusia tu Tuhan anugerahkan ada bakat, ada kebolehan, tapi tak tahu apa kebolehan sebab you tak mencuba. You kena banyak membaca, you kena tengok YouTube, kena Facebook, macam mana orang tu berjaya. Contohnya Gunung Everest kan, kenapa orang tu panjat, kenapa. Jadi banyakkan soalan, kenapa, siapa dia orang ni. Tengok aku pun boleh buat ni. Macam ke laut kan, you rumah tepi pantai, macam ni aku pun boleh buat. Aku boleh buat. Hari-hari kan, selain pada you ingat Tuhan kan, tanamkan. Silakan. Tak ada. Tak apa, nanti Pak lah harap you cuba. Bukan nak ubah kan, ni cuma tradisi keluarga tu. Dia meninggalkan nama yang baik kepada keluarga, menjadi mentor kepada anak saudara,
kepada sepupu, oh boleh buat ni, boleh buat ni. Cepatlah percaya semua orang boleh buat. Ikut kesukaan cuma digilap ya. Sebab you terdedah dalam zaman moden. Kalau Pak La boleh pun nak hidup zaman sekarang dengan teknologinya. Dulu tak ada, kita nak pergi Kuala Lumpur pun terpaksa naik bas, naik lori, tumpang orang dengan masalah duit kan. Sekarang you masalah duit mungkin sudah hampir selesai, dah ada pendapatan sendiri. Jadi cubalah buat sesuatu yang boleh mengubah keluarga tradisi kita kan, bukan sekadar makan gaji, kemudian duduk di rumah kan. Jadi you punya khidmat, you punya nasihat, you punya pengalaman tu you serahkan, you dedahkan pada sepupu, pada anak saudara sebagai model, sebagai contoh. Okey, terima kasih kerana sudi di Temu Duga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.